Bismillahirrahmanirrahim. Qala ma'alif qala sallallahu alaihi wasallam faqultu lahu takunu dhaifi qal la sabila ila zalik summa wada'ani wansaraf. Ini sama dengan cerita dulu. Siti siapa? Si Makanuddin Al-Asmari radhiyallahu anhu. Aku bertanya lagi kepadanya, maukah engkau menjadi tetamuku? Ini cerita dulu kan. Dia tanya dia kata, dari mana engkau datang? Dia kata, aku salat subuh di Masjid Aqsa, Baitul Maqdis. Aku salat zuhur sisi kamu. Dan aku sembahyang asar di Mekah dan maghrib di Madinah. Masya Allah. Ini dipanggil apa? Ahlil khutwah. Dalam kiamat tasawuf dia panggil apa? Ahlil khutwah. Orang yang mana bumi ini selangkah. Jadi dia tanya sini, aku bertanya lagi kepadanya, mahukah engkau menjadi tetamuku? Dan dia jemput ke rumah lah. Dia menjawab, tiada jalan untuk hal demikian. Ya, tak pula tak ada jalan, tiada hal lain. Ya, kemudian dia mengucapkan selamat tinggal kepadaku. Dia beri salam semua dan berlalu pergi. Dan tu siapa kata, saya makin ceritakan seorang pemuda yang hebat. Ya. Itulah cahaya dia memancar macam cahaya matahari, terang nur gitu. Tapi tak terkenal ni di bumi, orang tak kenal ni. Yang kenal ahli makrifat dan ahli dunia ni tak kenal, gelap. Kemudian kata mu'alim, man akrama mu'minan faka'annama akramallaha subhanahu wa ta'ala, wa man azana mu'minan faqad aza sayyidahu wa maulahu. Siapa yang memuliakan seorang mukmin, maka seolah-olah dia memuliakan Allah SWT. Besar ni. Sebab kita muliakan sebab ada mutiara dalam qalbi itu. Apa? Al-imanu billah. Besar tu. Ya. Al-iman wal islam wa kumah min a'zamin ni'am wa kafa bihimah minan ni'mah. Ya. Al-iman wal islam dia panggil min a'zamin ni'am. Nikmat paling besar. Tak ada tanding lagi dah. Itu lesen untuk seorang ke syurga ni. Ya. Azamun ni'am wa kafa bihima minan ni'mah. Dan cukup bagi kami dua ni. Takdirlah kita ada dua iman, lain tak ada, apa-apa kedana tak apa. Ya, sengsara macam hidup pun tak apa. Ini ada dua cukup. Takdir ni kalau tak ada apa lagi lah. Itu maknanya ini cukup. Tak, maknanya apa? Tidak ada makna kalau dia dapat yang lain sedang ni dia dapat. Iman tak ada, Islam tak ada, hidup tak ada makna tak ni. Haiwan lagi baik. Sebab masih mati biasa memang dia apa? Dihumban kekal dalam neraka wal a'yazubillah. Sebab iman itu besar, oleh kerana mutiara besar, ya, dia dibesarkan oleh Allah Ta'ala. Bahawa iman kita besarkan sebab apa? Tuhan besar, Tuhan angkat martabat. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum, kemudian walladzina utul ilmah darajat. Allah angkat martabat orang beriman dan orang yang diberi ilmu. Dua lapis. Ya, satu lapis sama iman. Jadi kita berikan takrim, kemuliaan sama saudara Islam sebab apa? Ada mutiara besar dalam kalbi itu. Ya, keimanan tu benda amat besar. Ya, tak ada makna di hidup kalau tak ada iman. Jadi menumpang menghukumi Tuhan, tiba-tiba tak pergi mana dengan Tuhan. Ni apa kerja punya? Ya, itu jenayah besar. An-nas bin naba'in azim akhluqu wa arzuqu ibadu rahim. Manusia dan jenayah paling besar, Nabi kata, ialah hadis qudsi. Aku jadikan dia, wa arzuqu, aku rezekikan dia. Tiba-tiba wayang badurai disembah lain daripada aku. Mana tak beriman? Oh, itu jenayah besar. Memang Tuhan baling humban secara kekal dalam neraka jahannam wal a'yazubillah. Jadi kita muliakan sama kita dengan sebab apa? Ada mutiara besar yang sangat dikasihi oleh Allah, itu al-imanu billah. Dia kalau muliakan orang Islam, ya, itu tanda dia orang beriman. Kalau orang Islam dia tak mulia, dihina, orang kafir pula dimuliakan, itu tanda munafik. Orang munafik tak. Orang kafir bukan main lembut, orang Islam bukan main lagi dia. Itu semua sifat nifak dan bahaya ni. Barang siapa memuliakan seorang mukmin, maka seolah-olah dia memuliakan Allah SWT. Besar, ya? Dan siapa yang menyakiti seorang mukmin, seolah-olah dia menyakiti tuannya dan maulanya daripada Allah Ta'ala. Mana dia hormat orang beriman, mana dia menghormati dan membesarkan Tuhan. Itu maksud. Kalau dihina orang Islam, ya, tapi kinaan yang tak selayak dengan dia. Dia orang baik itu hina tak boleh. Tapi kalau dia menghina diri dia sendiri, itu lain cerita. Kemudian alaika bihawalati ala maulaka
watruk man la yastati'u an yanfa'a ghairah. Alaika di mana ilzam, lazim oleh kamu, wajib oleh kamu menyerahkan urusan dirimu kepada Tuhanmu. Ya, sebab yang menentu dia, yang mengolah segala perkara ialah dia. Kita ibarat bayangan ni tuan-tuan. Sebab tu kita kena menyerah. Penyerahan diri kepada Allah itu lambang kita menunjukkan fakir kita dengan Tuhan. Serah dengan makna-makna mengharap, serah, mengharap bantuan, mengharap petunjuk, mengharap pimpinan, mengharap penjagaan. Itu menandakan kita mengaku dan ikrar kedhaifan, kelemahan, kekurangan kita. Maka itu menyebabkan hamba itu dikasihi oleh Allah Ta'ala. Dan tinggalkan kata nak cepat habis. Habis. Wa iyyaka situ. Lambat sikit habis. Summa iyyaka an yu'ziya mu'minan fa inna nafsaka qadim tala'at bimasawiha yakfika hamluk. Iyyaka bil azar, mana hati-hati, jangan sekali-kali engkau menyakiti seorang mukmin. Ya, jangan, makna apa jangan? Haram kita menyakiti hati orang beriman. Sama ada dengan perangai kita, cakapan kita, ucapan kita dan sebagainya, menyakiti. Bila menyakiti haram, masukkan kegembiraan apa hukum? Boleh tak? Boleh. Ya, idkhalus syurur fil qalbil mu'min ibadatun. Memasukkan kegembiraan dalam hati orang beriman itu ibadat. Ya, kita masuk gembira, kita bantu dia, kita doakan dia cara yang betul, kan? Hatta sampai peringkat besar kita senyum dengan dia, apa dia? Tabasam. Ya, senyum. Tapi yang senyum lelaki perempuan tu syaitan. Sengi. Itu orang gila. Ni lelaki dengan lelaki lah, perempuan kan. Maknanya masukkan gembira, dia dapat pahala besar. Maka mafhum mukhalafah ni kalau kita menyakiti, jadi maknanya apa? Besar dosa itu. Sebab tu dalam perjumpaan bila bersalam, seorang beri salam, siapa yang lebih menterjemahkan kegembiraan, orang tu pahala dia lebih. Terjumpa Assalamualaikum senyumnya. Ini mudah. Dah macam tenuk je rupa dalam. Kita tengok kita ni, kau sakit apa? Nak makan ubat ke? Tak ada masa, tak ada muka langsung je gini, takkan monyok je, tu kurang pahala. Yang senyum gembira tu lebih, itu lagi besar pahala. Yang menterjemahkan kemesraan itu lebih besar pahala. Itu maksud ini. Jadi orang tengok kita pun suka. Ni orang tengok dia nak salam-salam tapi takut. Muka macam jin buragas tu. Kata senonoh rupa. Habis tu. Jadi hati-hati, jangan sekali engkau menyakiti seorang mukmin, kerana sesungguhnya dirimu penuh dengan dosa-dosanya. Cukuplah engkau menanggung. Dan kalau kita sakiti tak pasal dengan sebab dia kita pula berdosa. Tu. Kemudian ma misaluka illa kal basalah iza kusirat kharajat kulluha kusyurun. Tiadalah perumpamaan engkau melainkan seperti sebiji basalah, bawang. Apabila dikupas, keluar segala kulit-kulit dan cuma bila kita kupas satu kan habis terbagai semua sekali. Maksudnya kita kena jaga. Kemudian iza aratta tanzifal ma'i qata'ta anhu asbabahu al-khabisah. Famisalul jawarih kasyawaqi tajri ilal qalb. Fa iyyaka summa iyyak an tastaqiya qalbaka bi syai'in radi kal ghibati wan namimah wal kalami sayyi wan nazar ila ma la yahillu wa ghairi zalik. Fa innal qalb la yahjubuhu ma kharaja min wa inna ma yahjubuhu ma qama fihi. Apabila engkau ingin membersihkan air, kita nak bersihkan air, hendaklah engkau menyekat daripadanya segala sebab yang kotor.
Ya, punca-punca saluran kotor semua kena blok. Jangan ada sebab-sebab yang boleh mengotori dia. Tu. Maka perumpamaan segala anggota itu seperti penuang air minuman yang berjalan pada hati. Ya, maka dia kata hati-hati, jangan engkau memberi minum kepada hatimu dengan sesuatu yang kotor. Ya, apa semua yang tu dia akan masuk ke dalam hati. Jadi jangan kita bubur dengan apa hati rosak, ialah mengumpat, mengadu domba, laga-lagakan orang, perkataan buruk. Ya, mengumpat, langit pertama dia kena reject kan. Tujuh kan malaikat. Langit pertama kau naik amal hebat mana hari itu. Hari itu dia mengumpat, pum tendang balik kan. Jadi kalau hari-hari dia mengumpat, dia tak tobat, besok dah akhirat tu mana amal aku dah tak ada. Langit pertama tak lepas. Itu contoh dia lah. Dan mengadu domba. Ni ada juga spesies. Dia suka tengok orang kelahi ni. Dia cucuk sana, dia cucuk sini. Lepas tu bergaduh kawan. Dia kata dah bergaduh. Pelik tu orang. Dia kena letak dalam hutan seorang beruk. Satu itu orang yang mengadu. Yang kena mengadu. Sebab ada masalah ke? Bila orang sampai berita kat kita, jangan telan terus. Faham? Sebab al-kalam mahtamala sidqa awil kazib. Tiap-tiap kalam lain daripada Quran hadis, dia mungkin betul, mungkin tidak. Kerana orang hasad, dia tengok orang tu baik, dia orang didengki. Dia pergi kawan, ini kan dia kau nampak belakang kau, dia gembat kau macam-macam. Dah kita pun ni macam dia tak asal-asal. Padahal tak ada pun. Itu kena jangan terima sebelah pihak. Tolong jangan terima sebelah pihak. Apa berita pun kena semak dulu baru boleh adil. Kalau kita tengok sebelah pihak, memang kita saya saja kita akan ditipu orang. Dilagakan kita habis. Jangan mudah menerima perkataan tanpa penyelidikan mana. Habis. Maka perumpamaan seperti apa? Ayat kita minta jangan mengumpat, mengadu domba. Itu semua menyebabkan kesan kalbi dia rosak tu. Perkataan yang buruk, melihat perkara yang tidak dihalalkan, ya. Penglihatan tak dijaga, aurat perempuan, aurat lelaki dan sebagainya lah. Benda-benda diharamkan dan lain-lain lagi. Semua benda ni akan terjun ke dalam tu. Jadi kalau sayangkan hati kita, 7 anggota kita jaga. Atau ringkas ni, kita jaga 7 anggota, insyaAllah hati kita akan jadi cantik, bersih, bercahaya. Kerana sesungguhnya hati itu tidak dihijab sesuatu yang keluar daripadanya. Sebenarnya dihijab sesuatu yang ada padanya itu. Ya, benda yang masuk dalamnya. Hati masalah dia. Jadi oleh kerana itu apa? Jaga sebab-sebab yang boleh hati kita jadi rosak. Biar hati kita sentiasa cantik. Dan satu lagi dia kata pastinaratul qalbi bi aklil halal. Satu obat besar ni. Wa zikr wa tilawatul Quran wa sauni anin nazari ila kainati al mubahat wal makruhat wal muharamat. 3 dia. Fala tutlik saida ya basarika illa limazidi ilmin aw hikmatin. Pastinaratul qalbi, terpancarnya nur hati itu, cahaya hati itu. Dengan apa? Makan yang halal. Jangan ni. Kita makan yang halal, kita jaga sebab kita niat ikut arahan baginda sallallahu. Kullu lahmin nabata min as-suti fa an-nar aula bih. Tiap-tiap daging yang tumbuh rezeki haram, maka neraka itu lebih aula. Jadi oleh kerana itu Rasulullah pesan kita jaga betul sumber dia, cara makan dan sebagainya, atau hati akan terang. Ya. Ini tak ada pakai gembat. Kadang kita sedih kan, kita tengok makanan ni orang Islam buat mi, ni orang kafir buat tu. Yang ni habis dulu. Dia bagi bagus berkilat minyak babi orang ketelan juga. Ini kan masalah dia. Makan tu tak dipilih kan. Ya. Lembu Australia pun ada pilih. Bagi makan umbuk kiri tak makan. Dia makan pilih. Sebab makan ibarat benih. Bila kita makan halal, dia akan menumbuhkan kalbi kita benda yang cantik. Ya, nak ibadat ringan rasa tu. Kalau dia makan di sini habis dia jam tu. Jadi jaga tu, sayang kalbi kita tu, sayang tu mutiara mahal. Jadi jaga dia makan halal. Dan apa lagi, hati menjadi bercahaya memancar, zikrullah bizik wa tilawatul Quran, dan baca Quran. Baca Quran paling afdal mana? Dalam sembahyang, ya, paling afdal. Berarti jauh fil lain, tengah malam, suara yang sangat dikasihi Allah Ta'ala ialah qiraatul Quran fi jawfil lain. Pada tengah malam kita baca Quran, tu bagus, banyak baca Quran. Dan wirid-wirid zikir yang lain lah. Dan memelihara daripada melihat kepada alam yang harus. Tengok tu, makruh dan yang haram. Haram lebih lagi, makruh sikit. Yang harus tu lagi. Mana kita melihat tu jangan jadi penglihatan kita kosong tu maksudnya. Kita tengok pokok asal dia harus, tapi jangan jadi macam tu. Biar tengok pokok dapat pahala tu maksudnya.
Tengok je masya-Allah. Ya subhanallah, besar ni kuasa nak tengok yang tu. Buat dapat pahala. Tengok tak ada kosong. Maka jangan engkau lepaskan pandanganmu melainkan untuk menambah ilmu dan hikmah. Ya, mana pandangan maknanya buka aja mata dan begitu anggota lain, buka mata, telinga, mulut, kaki, tangan, kita bergerak ringkas dia, biar malaikat yang kanan saja tulis, bukan yang kiri ada ringkas. Kalau juga buat yang kiri, dan bukan kita Nabi, kadang-kadang tersasar, cepat balik kita bersihkan dengan taubat dan istighfar. Kemudian udah ma taqul wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa maghfirana ya Allah. Fa inna khairakum wa anta bina ra'ufur rahim. Alhamdulillah. Ya Rabb. Ya Karim Allah.